Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ani Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menggesa rakyat dan penduduk di negara ini agar bersedia secara bersepadu untuk membentengi diri daripada wabak COVID-19. Dalam titah putusan khas berkenaan jangkitan wabak COVID-19, Baginda menggariskan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan termasuk meningkatkan kapasiti kerja dan pembinaan makmal virologi tambahan. Negara pada masa ini titah Baginda sedang diuji dan menggesa rakyat dan penduduk agar tidak leka untuk menangani kes COVID-19 serta diharapkan negara akan dapat membendung jangkitan baharu. Selama 3 bulan dari wabak bermula, Brunei Darussalam masih saja bebas dari COVID-19. Sedang banyak negara di dunia sudah pun mengalaminya. Namun dengan takdir Allah, Brunei kini juga telah turut dilanda. Punca wabak menjejaki Brunei telah dikenal pasti, iaitu apabila sekumpulan orang Brunei menyertai perhimpunan tabligh di Kuala Lumpur, Malaysia. Kes pertama dikesan ialah pada 3 Mac 2020 dari seorang lelaki warga tempatan berumur 53 tahun. Sehingga kini, jumlah jangkitan telah pun meningkat. Kita berharap akan dapat membendung jangkitan-jangkitan baru dengan izin Allah. Sesungguhnya, kita tidaklah boleh leka untuk menangani kes ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah dari perkembangan yang berlaku di seluruh dunia, semua orang boleh menjangkakan bahawa wabak COVID-19 mungkin menjadi ancaman bagi jangka masa yang panjang. Justru selain mengutamakan kebersihan, menggunakan topeng muka dan hand sanitizer, Baginda menekankan agar komited dengan faktor psikologi iaitu bersabar dan bertenang serta yakin kepada pertolongan Allah. Kerana itu, Brunei mesti bersedia secara bersepadu untuk membentengi diri daripada wabak ini. Secara fizikal, kita didorong untuk mengutamakan kebersihan, menggunakan topeng muka dan hand sanitizer. Tetapi ini saja belum memadai, melainkan mesti juga committed dengan faktor psikologi, iaitu bersabar dan bertenang serta yakin kepada pertolongan Allah. Perlu diingat, ancaman sekarang bukan datang daripada angin ribut atau api atau banjir besar. Kalau ancaman itu datangnya daripada anasir-anasir ini, maka kita masih saja boleh mengarah unit-unit keselamatan untuk membantu. Tetapi ini COVID-19 seperti juga wabak-wabak yang lain, misalnya SARS, kita sesungguhnya tidak dapat bergantung sepenuhnya kepada unit-unit tersebut untuk membantu. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menegaskan rawatan dan pencegahan melalui pelbagai cara sebenar-benarnya diperlukan seperti menghindari perkumpulan ramai, memakai penutup muka, menggunakan cecair pembunuh kuman, mengadakan sekatan-sekatan keluar dan masuk apabila diperlukan dan membanyakkan doa. Ini semua menjadi tanggungjawab kita bersama. Jangan siapa yang lari dari tanggungjawab ini. Contoh orang lari dari tanggungjawab ialah seperti tidak mengikut peraturan atau enggan untuk mematuhi arahan. Semua orang tidak wajar mengambil sikap yang bercanggah dengan etika dan agama, seperti enggan untuk menjalani ujian atau rawatan dengan alasan-alasan yang mengelirukan, seperti semata-mata ingin bertawakal
Setahu beta, tawakal itu paksinya ialah ikhtiar atau usaha, bukannya dengan melulu begitu saja. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, pembinaan makmal virologi tambahan dijangka mampu meningkatkan keupayaan penganalisaan sehingga 10 kali ganda dan dapat mengeluarkan keputusan ujian dengan lebih cepat. Kerajaan melalui Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah meningkatkan kapasiti tenaga kerja, bukan sahaja bilangan doktor dan jururawat, malahan juga keupayaan klinikal sekaligus akan dipertingkatkan. Bagi meningkatkan keupayaan penganalisaan makmal, beta telah memperkenankan pembinaan makmal virologi tambahan yang akan ditempatkan di makmal rujukan virologi kebangsaan. Makmal tambahan ini dijangka mampu untuk meningkatkan keupayaan penganalisaan sehingga 10 kali ganda dan dapat mengeluarkan keputusan ujian dengan lebih cepat. Dalam titah ke bawah, Duli Yang Maha Mulia merujuk hukum syarak yang telah pun menggariskan panduan berasaskan Al-Quran untuk tidak mencampakkan diri kepada kebinasaan. Sementara titah baginda, hadis-hadis Nabi SAW pula dengan tegasnya melarang dari masuki mana-mana tempat atau bumi yang berlaku di dalamnya ta'un, yakni penyakit berjangkit, dan tidak boleh meninggalkan tempat itu setelah memasukinya. Bahkan jelas baginda hadis juga mengingatkan supaya lari daripada penyakit itu. Baginda seterusnya mengingatkan rakyat dan penduduk agar tidak panik. Beta menyedari semua kita mengalami kejutan, tetapi hendaknya tidak sampai ke tahap panik, kerana panik itu berisiko untuk menggugat ketenteraman. Bagaimanapun, telah kedengaran terdapat segelintir masyarakat yang membuat pembelian panik barang-barang asasi sehingga menyebabkan berkurangnya secara drastik bekalan beras di kedai-kedai dalam negara ini. Untuk perhatian semua rakyat dan penduduk bahawa Kementerian Kewangan dan Ekonomi telah mengesahkan bahawa stor beras dan gula adalah mencukupi bagi keperluan seharian dan jadual waktu penjualannya kepada syarikat-syarikat di stor negara juga adalah dipanjangkan, dibuka pada setiap hari termasuk hari-hari Jumaat, Ahad dan kelepasan awam. Diingatkan kepada para peniaga supaya jangan sekali-kali mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan, dan jika didapati berlaku, kerajaan beta tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan selaku bangsa yang berakidah, di samping meneruskan usaha-usaha bersifat jasmani, fizikal, rakyat dan penduduk juga dituntut untuk menggandakan usaha-usaha yang bersifat kerohanian yakni spiritual dengan memperbanyakkan doa dan zikir kepada Allah serta melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Di sinilah budaya kita berbeza. Kita tahu wabak ini bukan wujud dengan sendirinya, tetapi datang daripada siapa yang bernama Maha Pencipta. Tidak siapa di kalangan kita yang tahu mengapa ia didatangkan. Tetapi bercermin kepada peristiwa-peristiwa yang dirakam dalam Al-Quran, maka dapatlah difahami bahawa setiap bala atau musibah atau wabak itu adalah ia satu peringatan atau hukuman atau intiqam daripada Allah. Cuma satu saja harapan yang tinggal, iaitu kita sama-sama datang kepada Allah dengan merendah diri, mengaku berdosa sambil memohonkan belas kasihannya
Ya Allah, pelihara dan selamatkanlah kami dari wabak yang dahsyat ini. Hanya Engkau jua sebaik-baik pemelihara itu. Kepada Kementerian Hal Ehwal Agama, pandu dan bimbinglah rakyat untuk berdoa dan berzikir. Sediakan teks doa dan zikir itu untuk kemudahan. Utamakan yang mudah-mudah tetapi warid, supaya senang bagi orang ramai melakukannya. Insya-Allah, melalui usaha yang sangat berkebajikan ini, semoga Allah menerimanya. Bagi mengakhiri titah keputusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengucapkan penghargaan dan terima kasih terutama kepada para petugas kesihatan dan jururawat, para penjawat awam khasnya askar dan polis yang sama-sama bertungkus lumus menyumbangkan tugas masing-masing tanpa mengira masa. Baginda juga tidak melupakan semua pihak termasuk para sukarelawan yang turut menyumbangkan khidmat secara langsung maupun tidak langsung bagi menangani wabak COVID-19. Baginda berdoa semoga Allah memberkati usaha semua. Kembali selepas ini. Perkembangan terkini jangkitan COVID-19. 5 kes baharu telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 83 orang. Sementara seorang lagi yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah sembuh. Perkara ini dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua petang tadi. Pada hari ini 21 Mac 2020, seramai 5 kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 83 orang. Kes 79 berumur 28 tahun adalah kontak kepada kes 13. Pada awal penyiasatan kontak bagi kes 13, kes ini telah didapati negatif ujian makmal COVID-19 dan telah menjalani kuarantin sejak 12 Mac 2020. Walau bagaimanapun, beliau telah mula mengalami sengal-sengal pada badan pada 16 Mac 2020 dan oleh itu telah diaturkan untuk menjalani ujian makmal sekali lagi. Berikutan dengan perkembangan ini, ahli keluarga yang tinggal serumah dengannya juga telah diaturkan untuk menjalani ujian makmal sekali lagi dan tempoh kuarantin mereka dilanjutkan. Kes 80 berumur 6 bulan adalah kontak keluarga kepada kes 73. Anak Damin ini tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negeri dan tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 81 dan kes 82 adalah merupakan rakan kerja kepada kes 69. Kedua-duanya tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negeri. Kes 81 berumur 43 tahun telah mula mengalami demam panas, sengal badan dan batuk pada 14 hari bulan Mac 2020, manakala kes 82 yang berumur 27 tahun mula mengalami sakit kepala pada 17 hari bulan Mac 2020. Bagi kes 83 berumur 45 tahun adalah isteri kepada kes 71. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negeri dan telah mula mengalami demam panas, mual, muntah dan sakit kepala pada 8 hari bulan Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa alhamdulillah hari ini satu lagi kes yang telah dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan telah pun sembuh dan boleh dibenarkan untuk pulang ke rumah, tetapi dinasihatkan untuk membuat pengasingan diri selama 7 hari lagi di rumah. Ini bermakna setakat ini jumlah keseluruhan kes yang telah sembuh ialah 2 orang. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kesemua 81 kes yang masih di dalam rawatan kini sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. 2 daripada kes tersebut dalam keadaan kritikal
dan memerlukan bantuan mesin pernafasan tetapi adalah stabil. 6 kes memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya berada dalam keadaan yang baik. Setakat ini, seramai 1,633 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala seramai 100 seorang telah pun menamatkan tempoh kuarantin dan berkeadaan baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 2,699 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman sesuang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Pada sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan mengenai langkah-langkah interim kementeriannya dalam bantu sektor swasta yang berkenaan terkesan dari COVID-19 yang mula berkuat kuasa 1 April depan. Pertama, penangguhan pembayaran atau deferment ke atas caruman TAP dan SCP bagi pekerja-pekerja tempatan yang berpendapatan 1,500 sebulan dan ke bawah di semua sektor di dalam kategori perusahaan mikro, kecil dan sederhana, iaitu dengan jumlah pekerja kurang dari 100 orang. Caruman oleh syarikat-syarikat akan dibayar terlebih dahulu oleh pihak kerajaan untuk memastikan bayaran dividen tahunan kepada pekerja-pekerja di sektor swasta tidak akan terjejas. Dalam pada itu, syarikat-syarikat adalah disarankan untuk menghadapkan permohonan kepada tabung amanah pekerja melalui email payments@tap.com.bn bagi mendapatkan kemudahan yang dimaksudkan. Syarikat-syarikat yang telah dibenarkan untuk membuat penangguhan pembayaran TAP dan SCP adalah dikehendaki membayar balik kepada pihak kerajaan dalam tempoh 1 tahun selepas tempoh 6 bulan berakhir. Kedua, kerajaan akan membiayai caruman SCP kepada golongan yang bekerja sendiri dalam tempoh yang dinyatakan tadi. Langkah ini adalah untuk membantu mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dari wabak ini, bagi memastikan mereka akan mempunyai perlindungan survivorship fund yang berterusan. Ketiga, memberikan 30% diskaun ke atas kadar sewa bangunan kerajaan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengikut sektor sasaran, iaitu seperti sektor perancangan, hospitality, termasuk hotel dan lodging house yang berdaftar, restoran dan kafe, pengangkutan penumpang udara dan air. Ini adalah untuk membantu mengurangkan kos operasi kepada pengusaha-pengusaha yang dimaksudkan. Keempat, memberikan tax discount sebanyak 50% ke atas cukai pendapatan korporat bagi tahun taksiran 2020 kepada sektor sasaran. Ada baiknya saya ulang lagi sektor yang dimaksudkan, iaitu sektor perancangan, hospitality termasuk hotel dan lodging house yang berdaftar, restoran dan kafe, pengangkutan penumpang udara dan air. Ini adalah untuk membantu para peniaga yang sedang mengalami penurunan pendapatan semasa menularnya wabak ini. Dalam pada itu, untuk mendapatkan kemudahan ini, syarikat-syarikat adalah dikehendaki membuat filing
mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan oleh bahagian hasil Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kelima, memberikan 15% diskaun untuk bil-bil air dan elektrik ke atas sektor sasaran sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi. Langkah ini adalah sekali lagi untuk mengurangkan bebanan terhadap kos operasi syarikat terhadap sektor yang dimaksudkan. Keenam, bantuan untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana menyertai e-platforms bagi business matching yang lebih berkesan. Darussalam Enterprise ataupun DARE akan bekerjasama dengan beberapa service provider untuk membantu peniaga memasarkan barangan masing-masing secara atas talian ataupun online. Langkah ini juga adalah bertujuan untuk membantu dan memberi peluang serta insentif kepada peniaga-peniaga khususnya PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk menggunakan e-platform dalam menjalankan dan mengekalkan perniagaan mereka dengan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Ketujuh, pelanjutan tempoh kontrak perantis iReady bagi tempoh 6 bulan. Manpower Planning and Employment Council akan melanjutkan tempoh kontrak pekerja iReady bagi tempoh sehingga 6 bulan, khususnya bagi peserta yang mana kontraknya akan tamat sebelum bulan September 2020 di sektor awam dan swasta. Ke-8, pengecualian sementara duty custom dan duty excise bagi produk-produk personal hygiene. Inisiatif ini dilaksanakan adalah untuk membantu para peniaga dan pembeli dengan meningkatkan permintaan yang berkaitan dengan produk kesihatan khususnya dalam menangani COVID-19 seperti sarung tangan getah, sabun pencuci tangan dan sebagainya. Pada sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu juga menjelaskan mengenai usaha bagi memastikan kesinambungan pembelajaran kepada para pelajar. Dalam mendukung pemberian pendidikan secara virtual untuk memastikan adanya kesinambungan pembelajaran, syarikat Unified National Network Sendirian Berhad ataupun UNN serta syarikat-syarikat telekomunikasi yang dipunyai oleh syarikat Darussalam Asset Sendirian Berhad sedang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan institusi-institusi swasta bagi memastikan penyampaian pendidikan kepada pelajar-pelajar tidak terganggu. Inisiatif ini termasuk menyediakan bandwidth, data dan pada masa yang terdekat ini, platform pelajaran online kepada pelajar-pelajar dan guru-guru di negara Brunei Darussalam. Sebagai contoh, inisiatif yang lain adalah seperti berikut. Menaik taraf liputan dan konektiviti perkhidmatan telekomunikasi di hotel-hotel dan pusat-pusat kuarantin di negara Brunei Darussalam. Tajaan daripada syarikat-syarikat telekomunikasi dari segi telefon bimbit kepada Kementerian Kesihatan untuk tujuan contact tracing. Dan syarikat Huawei telah menaja peralatan untuk memudahkan komunikasi seperti video conferencing di antara Kementerian Kesihatan dan Pusat Pengasingan Kebangsaan di daerah Tutong. Dalam sidang media itu, beberapa soalan diajukan antaranya mengenai Survivorship Fund. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan.
Yang survivor fund tadi yang saya terangkan tadi atau untuk bukannya survivor fund untuk SME, ini dalam skim SCP, kalau kita ni jarum berterusan, you ensure the survivorship fund, betul lah. Jadi untuk memastikan supaya golongan yang bekerja sendiri ini terus mencaluk jarum kepada SCP-nya, dengan sendirinya memastikan survivorship-nya berteruskan. Jadi kerajaan akan membiayai jaruman itulah bagi golongan yang bekerja sendiri. Menteri Kesihatan pula menjelaskan mengenai kesempurnaan alat pemeriksaan klinik swasta bagi pesakit yang berkemungkinan menunjukkan simptom COVID-19. Orang ramai pertama sekali merujuk kepada kes COVID ini disarankan pergi ke RIPAS ataupun tempat-tempat kesihatan kerajaan, kecuali di pihak swasta terutama sekali JPMC, diorang ada prosedurnya. Tapi yang tempat swasta lain, I hope they have, but walau bagaimanapun ia disarankan untuk orang pergi ke klinik-klinik kerajaan di mana ada sudah SOP-nya, protokolnya, dan baru-baru ini ditambah Pusat Kesihatan Berakas dan Pangkalan Batu sebagai another flu center. Jadi orang di sana tu semua memakai PPE tertentu sudah untuk merawat mereka. Sekali lagi, syarikat-syarikat dan orang ramai bolehlah membuat sumbangan melalui pemindahan terus secara online ke dalam akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD bermula pada 21 Mac 2020 dengan nama akaun COVID-19 Relief Fund dan jenis akaun Current Account dan nombor akaun 10100700123. Bagi menampung keperluan ujian makmal COVID-19 yang semakin meningkat, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pembinaan sebuah makmal virologi tambahan yang terletak di Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan. Menurut Muhammad Syahrin bin Haji Syarbini, pemangku penolong pengarah bahagian projek dan estet Kementerian Kesihatan, projek tersebut yang menelan belanja RM1.2 juta dijangka siap pada 31 Mac ini. Bangunan ini dibuat, building consists of office, jamban, prayer room, storage, laboratory. Laboratory is the main function for this purpose of the building. CCTV for security, and main function is actually biosafety level 2 laboratory. Selain daripada itu, kemudahan yang disediakan parking area for staff and visitor, project amount estimated dalam 1.2 juta. Dan main target is to fulfill the current COVID-19 virus outbreak. And basically, the existence of this lab to support with the support service for public health and security measure that adalah for within MOH. Di dalam titah perutusan khas berkenaan jangkitan wabak COVID-19, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, makmal virologi tambahan ini dijangka mampu untuk meningkatkan keupayaan penganalisaan sehingga 10 kali ganda dan dapat mengeluarkan keputusan ujian dengan lebih cepat. Sementara itu, pakar bersekutu penyakit berjangkit dan Ketua Pegawai Saintifik atau Ketua Rujukan Makmal Virologi Kebangsaan dalam Temubual RTB menjelaskan mengenai peranan makmal berkenaan. Peranan makmal virologi dalam membantu menyokong para doktor menjaga pesakit-pesakit yang disuspek ataupun yang confirm mendapat penyakit COVID-19. Jadinya cara pertama makmal virologi dapat menolong dalam clinical management adalah dengan case identification atau mengesan kes-kes. Keduanya, ia boleh juga menolong clinical management dengan cara surveillance. Dan cara ketiga, macam mana makmal virologi support us in clinical management
is for those yang positive case yang confirmed memakai lab confirmed test. Makmal ini adalah salah satu makmal di bawah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dan adalah salah sebuah makmal rujukan di negara Brunei Darussalam yang mengendalikan ujian-ujian bagi mengenal pasti jangkitan virus seperti denggi, HIV, hepatitis, influenza dan sebagainya. Makmal ini telah mendapat pengiktirafan ISO 15189 sejak tahun 2011 dan juga telah diiktiraf oleh Pusat Kesihatan Sedunia WHO sebagai makmal kebangsaan bagi measles dan rubella sejak 2014. Dari segi pengesanan penyakit coronavirus 2019, makmal ini adalah salah satu-satunya makmal yang terlibat secara langsung dalam menjalankan ujian diagnostik bagi mengenal pasti penyakit coronavirus COVID 2019. Kementerian Kesihatan hari ini menerima sumbangan berupa bekalan-bekalan perubatan dan kelengkapan perubatan bernilai $1 juta Amerika dari Zhejiang Hengyi Group Co Limited sebagai sebahagian dari tanggungjawab korporat sosialnya membantu Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Tuan Chen Lian Chai, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Hengyi Industries kepada Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Sumbangan tersebut akan didatangkan secara berkelompok dan dihantar melalui laut secara langsung ke negara ini dari China. Penghantaran kelompok pertama yang akan tiba minggu depan termasuk 5 unit ventilator dan 50 unit katil elektrik hospital dan akan diagihkan ke hospital-hospital serta pusat-pusat pengasingan minggu depan. Melalui sumbangan tersebut, syarikat Hengyi Group berharap akan dapat membantu memberikan sokongan tambahan kepada Kementerian Kesihatan dalam usaha menangani pandemik ini. Juga hadir Awang Haji Azhar bin Haji Yahya, Setiausaha Tetap di Kementerian Tenaga. Sementara itu, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong hari ini menerima sumbangan sebanyak 110 karton air mineral daripada Gedung Perniagaan Hua Hua Tutong. Awang J. Chu Jun Lee, pengurus kedai berkenaan, menyampaikan sumbangan tersebut kepada Dayang Nuralina binti Haji Abdul Kahar, Pembantu Kesihatan Kanan Kementerian Kesihatan. Sumbangan adalah merupakan tanggungjawab sosial korporat gedung berkenaan bagi sama-sama menangani wabak COVID-19 di negara ini. Kerjasama orang awam amat diperlukan pada ketika ini dalam sama-sama berganding bahu bagi menyahut seruan kerajaan khasnya Kementerian Kesihatan dalam mengawal dan menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Sebelum itu, pasukan polis Diraja Brunei melalui peruntukan di bawah Seksyen 63 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 akan memberikan bantuan sepenuhnya dalam menguatkuasakan akta tersebut. Di bawah perintah akta tersebut pindahan 2020, sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar dengan arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan seperti mengadakan perkumpulan di tempat yang dilarang atau keluar semasa perintah kuarantin adalah satu kesalahan dan boleh didenda sehingga RM10,000 dan penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Sehubungan itu, orang ramai disarankan untuk segera mengongsikan atau menghubungi talian kecemasan 993 jika terdapatnya maklumat mengenai pelanggaran arahan tersebut. Dalam usaha membendung dan mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19 di negara ini, Perpustakaan Islam Brunei Darussalam ditutup bagi kunjungan orang ramai mulai Khamis lalu sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sementara itu, perkhidmatan kaunter di jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan ditutup buat sementara waktu mulai hari Selasa 24 Mac ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Walau bagaimanapun, kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM untuk para penghulu dan ketua-ketua kampung mengambil wang-wang pencen, allowance dan bantuan kebajikan bulanan akan dibuka pada 28 Mac ini. Berikut kita ikuti maklumat lanjut mengenai penutupan perkhidmatan kaunter-kaunter berkenaan.
Seorang lelaki tempatan dihukum penjara selama 5 tahun oleh Mahkamah Tinggi Syariah Bandar Seri Begawan hari ini atas kesalahan menyebabkan kecederaan ke atas seorang lelaki tempatan berumur 49 tahun dengan cara memukul menggunakan sebatang kayu panjang pada 3 Mac lalu di kawasan Kampung Mulaut. Pesalah dijatuhkan hukuman di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang membawa hukuman takzir. Akibat dari serangan itu, mangsa telah mengalami keretakan pada tempurung kepala dan pendarahan di dalam otak dan tidak sedarkan diri selama beberapa hari. Pesalah Muhammad Nur Nazimi Fatullah bin Muhammad Safihi menjalani hukuman bermula dari tarikh ditahan 4 Mac serta dihukum membayar RC iaitu ganti rugi kepada mangsa pada kadar 1/3 diat sebagaimana yang ditentukan di dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 yang berjumlah RM95,516.66. Mahkamah membenarkan pesalah untuk membayar RC secara beransur-ansur selama 3 tahun. Walau bagaimanapun, kegagalan menjelaskan RC tersebut boleh dikenakan hukuman penjara tambahan sehingga pembayaran RC dibuat atau ada kemaafan daripada mangsa. Siasatan telah dijalankan oleh Balai Polis Sengkurung manakala pendakwaan dijalankan oleh pendakwa syar'i dari bahagian pendakwaan syar'i Kementerian Hal Ehwal Agama. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan hari ini bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 19 Akta Kesalahan Kecil Penggal 30 iaitu kesalahan perkataan yang tidak senonoh atau kata kesat dan sebagainya, yang mana jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman denda sebanyak RM500. Suspek Muhammad Nur Hazrin bin Muhammad Jemain berumur 22 tahun dan tidak bekerja telah memuat naik status melalui akaun Instagramnya yang mengandungi unsur-unsur negatif berkenaan pengawalan wabak COVID-19 yang dialami negara pada masa ini. Video berdurasi kira-kira 35 saat itu telah menimbulkan reaksi dan sentimen yang kurang sihat kepada orang ramai, bahkan mengandungi elemen-elemen tidak senonoh dan ketidakpuasan hati. Hasil daripada sebutan kes, pihak mahkamah telah menetapkan bagi tertuduh dilepaskan dengan jaminan mahkamah dan akan dibicarakan semula pada 28 Mac 2020. Pasukan polis di Raja Brunei mengambil serius akan perkara sedemikian dan tidak akan teragak-agak bagi mengambil tindakan undang-undang yang dihadapkan ke muka pengadilan bagi sebarang individu yang cuba atau melakukan jenayah sepertinya.